Ini kita ada dua platform, satu Google Meet, satu lagi adalah di channel Cikgu Halmi Fizik. Jadi cikgu rasa kita boleh start kita punya pembelajaran pada hari ini. Okey, boleh ya? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada pagi ini kita akan tengok gerakan jatuh bebas. Okey, jadi untuk peringkat awak, cikgu ada dua channel. Yang satu awak boleh tengok live streaming cikgu pada YouTube, Cikgu Halmi Fizik. Kalau sekiranya awak tidak ada data, dan satu lagi awak boleh join pada Google Meet. Okey, ada dua channel ataupun dua kaedah yang awak boleh join untuk kelas cikgu pada pagi ni. Okey, untuk YouTube tu baru cikgu bermula untuk pada pagi ni. Okey. Hari ini kita akan tengok gerakan jatuh bebas. Okey. Apa itu jatuh bebas? Okey, jatuh bebas ialah maksudnya di sini ialah pergerakan objek itu hanya dipengaruhi oleh graviti sahaja. Okey, apakah dimaksudkan oleh graviti sahaja? Iaitu dengan mengandaikan bahawa tiada rintangan udara dan juga tiada geseran yang wujud. Jadi kalau untuk peringkat awak, untuk dapatkan graviti sahaja tanpa ada rintangan udara, keadaan ini hanya wujud dalam keadaan vacuum. Okey, apa maksud vacuum? Maksudnya vacuum di sini ialah tiada molekul udara. Jadi kalau awak tengok kat sini, contohnya kat sini ada partikel udara ataupun molekul udara. Okey, contohlah kat sini. Okey, contoh kat sini. Kat sini ada udara. Di sini vacuum. Vacuum maksudnya kat sini udara di sini kita sedut keluar, sudut keluar. Bila kita sedut keluar, di sini tiada molekul udara. Nanti kita akan perhatikan. Jadi kalau untuk peringkat awak, kalau objek itu jatuh dalam keadaan jatuh bebas, iaitu tiada pecutan graviti, iaitu tiada rintangan udara, maka pecutannya akan dialami, iaitu G kat sini adalah 9.81 meter per saat. Jadi kat sini, kalau awak perhatikan kat sini vacuum. Jadi kat sini ini adalah bola bowling. Okey, ini bola bowling. Ini adalah pelepah bulu burung. Okey, kat sini adalah vacuum. Bila vacuum, apa yang kita dapati di sini, kat sini tiada molekul udara. Jadi kedua-dua objek ini akan jatuh pada masa yang sama dengan nilai pecutannya, iaitu G adalah 9.81 meter per saat. Okey. Ini dalam keadaan vacuum. Jadi untuk jatuh bebas akan mengalami nilai pecutan yang sama, 9.81. Manakala dalam udara biasa, okey, padam balik ya. Okey. Dalam keadaan udara biasa akan wujud molekul-molekul udara. Ni contohlah molekul-molekul udara. Okey. Molekul-molekul udara ini akan menyebabkan adanya rintangan udara. Rintangan udara. Dan menyebabkan, kalau kita perhatikan, ini bola bowling ya. Bola bowling ini adalah pelepah burung, akan jatuh pada masa yang berbeza. Jadi kalau jisim dia bertambah, dia akan jatuh dahulu. Okey, ini dalam udara. Jadi kat sini, ini menyebabkan ada berlakunya rintangan udara. Jadi jatuh bebas hanya berlaku dalam keadaan vacuum, iaitu di mana tiada molekul udara, jadi dia akan jatuh pada masa yang sama. Jadi kalau awak tengok kat sini, dia akan jadi jatuh masa yang sama. Okey, jelas ya? Okey, itulah contoh bagaimana konsep gerakan jatuh
jatuh bebas. Okey, kita tengok contoh berikutnya. Okey, jadi jatuh bebas, apa yang kita boleh tahu di sini ialah jatuh bebas berlaku dalam keadaan vacuum sahaja, iaitu tiada rintangan udara. Jadi berapakah pecutan objek yang jatuh bebas? Jadi dia mesti berlaku dalam keadaan vacuum, iaitu tiada molekul udara. Nilainya adalah G. G ini adalah gravitational acceleration ataupun pecutan graviti. Nilainya adalah 9.81 meter per second. Itu soalan nombor 1. Okey. Okey, soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2 ini ialah dia nak lakar di bawah graf untuk menunjukkan pergerakan objek yang sedang jatuh dalam keadaan vacuum. Jadi kalau awak tengok kat sini, ini vacuum. Jadi kalau bila awak nak lakar, awak tengok ini dia mesti Y melawan dengan X. Jadi kat sini sesaran S, unitnya apa? Buat slash, unitnya meter. Kemudian ini masa T, time, unitnya second. Jadi awak akan dapat dia punya bentuk graf dia macam ni. Macam tu. Okey. Itu untuk yang pertama. Okey, untuk hal laju melawan dengan masa. Laju melawan masa sama juga. Okey. Jadi paksi Y nya adalah hal laju V, unitnya meter per saat. Kemudian untuk CX nya adalah T, unitnya adalah saat. Maka awak akan dapat satu garisan garis lurus. Okey. Itu mengapa untuk soalan nombor 2. Okey. Okay, jelas ya? Okey. Kita tengok, cikgu, mengapa dia dapat garis-garis lurus? Okey, mari kita tengok ya. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, awak tahu bahawa awak tengok satu. Okey. Kemudian ni 2. Awak akan dapat graf macam ni. Okey. Jadi, kalau untuk pengetahuan awak, katakan sini graf laju V. Jadi unitnya apa? Meter per saat. Kat sini T, unitnya per saat. Mengapa garis lurus? Kalau awak tengok kat sini, awak belajar dah. Kalau graf hal laju melawan dengan masa, dia punya nilai kecurunan apa? Nilai kecurunan dia mewakili pecutan. Jadi kat sini pecutan ini sebenarnya adalah pecutan graviti. Jadi nilai graviti sama kan? 9.81 meter per saat. Jadi sebab itulah ni dia punya ni sebab kecurunan di sini, katakan kecurunan M1. Jadi contohnya kat sini M1 sama dengan M2, iaitu nilai kecurunannya adalah sama sebab nilai kecurunannya masih 9.81 meter per saat. Okey. Jadi kat sini ada dua channel. Jadi Alip pergi tengok channel cikgu Alip. Ada tak channel cikgu dalam streaming ni dalam keadaan lancar? Cikgu rasa lancar kot sekarang ni. Okey, jelas ya? Okey, kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Okey. Suatu objek berjisim 5 kg jatuh dalam tube vacuum. Kira hal lajunya selepas 10 saat. Dalam kes ini, awak dah belajar kan persamaan gerakan linear. Okey, cikgu bagi contoh persamaan gerakan linear. Yang awak belajar S sama dengan UT tambah dengan 1/2 AT square. Yang awak tambah V square tambah dengan U square plus 2AS. Kan awak belajar kan. Ataupun V sama dengan U tambah dengan AT. Benda ni kita guna sekarang. Okey, contoh ya. Tengok ya. Okey, sekarang
Benda yang pertama awak tahu ialah awak mesti keluarkan maklumat. Jadi kat sini, satu objek berjisim 5 kg jatuh dalam tiub vacuum, kira hal lajunya selepas. Okey, jadi kat sini, hal laju awalnya berapa? Hal laju awalnya 0 meter per saat. Sebab apa 0? Sebab sebelum objek tu jatuh, ni sebelum dia jatuh, katakan ini lantai, dekat sini berapa U? U kan 0, sebab tak jatuh lagi, dia tak bergerak lagi. Jadi kita anggap U nya 0. Okey, kemudian V ni kita nak cari. V ni hal laju kita nak cari. Okey, nilai A dia. Okey, sebabkan dalam vacuum nilai A dia sebenarnya sama dengan nilai G, iaitu walaupun tidak dinyatakan dalam soalan, kita tahu nilainya adalah 9.81. Jadi T adalah 10 saat. Jadi kalau kat sini kita nak guna yang mana satu? Kita guna kita guna V sama dengan U tambah dengan AT. Jadi kita padam boleh sekejap. Okey, jadi kat sini kita akan guna persamaan V sama dengan U campur AT. Okey, kita nak cari nilai V sekarang. Nilai U 0, sebab awak dah sebelum tu awak pastikan dia tak bergerak sebelum dia jatuh. Ni dia nak jatuh ni, belum jatuh 0 nilai U dia. Jadi 0. A ni awak ambil nilai percutan graviti. Berapa awak dapat tadi? Nilainya 9.81. T ni masa. Masa adalah 10. Jadi kat sini awak akan dapat 98.1. Jadi unit untuk hal laju apa? Meter per saat. Okey. Ni. Jadi awak gunalah persamaan gerakan linear. Cikgu, kalau saya nak guna persamaan lain boleh tak? Mari kita tengok. Okey. Kalau cikgu nak guna persamaan lain. Okey. Okey, tengok katakanlah awak nak guna V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah dengan 2AS. Okey, katakan kat sini. Okey, awak nak cari yang ni. Awak nak cari, betul? U ada, U 0. Tambah 2. G, A ni awak ganti dengan nilai G, 9.81. Sesaran ada tak? Sesaran mana ada nilai sesaran? Tak ada pun dinyatakan kat sini nilai sesaran. Jadi kat sini awak tak boleh gunalah persamaan V sama V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah dengan 2AS. Okey, jelas? Sekarang ni cikgu nak awak tak tahu guna macam mana persamaan gerakan linear yang mana satu itu. Okey, jelas tak ni? Jelas awak komen sikit. Ataupun cikgu, saya nak guna persamaan satu lagi. Kita tengok Kita nak tengok persamaan satu lagi. Okey. Kita guna persamaan S sama dengan UT tambah dengan 1/2 AT kuasa 2. Dekat sini ada tak? Ada V tak? Tak ada pun V. Jadi tak boleh gunalah persamaan yang ni. Sebab itu kita guna tadi persamaan U campur dengan AT. Okey, jelas? Kalau jelas awak komen sikit pada ruang chat tu. Mengapa kita guna V sama dengan U campur dengan AT? Supaya kita tahu. Supaya cikgu nampak yang awak ni faham. Jadi kat sini ada empat persamaan. Mengapa kita guna V sama dengan U campur AT? Okey? Okey, bagus yang tu jelas tu. Okey. Jadi cikgu harap channel YouTube cikgu okey ya. Cikgu pun pada live streaming di YouTube sana. Cikgu rasa okey kot live streaming cikgu. Okey. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okey, cikgu rasa contoh satu semua dah faham ni. Okey. Contoh kedua. Suatu objek berjisim 10 kg dibaling ke atas dengan hal laju awal. Jadi awak highlightkan dia punya data tu. Berapakah masa yang diambil oleh objek untuk mencapai tinggi maksimum? Okey, awak contohlah. Satu objek, katakan ini contohlah awak batu. Okey, batu.
Ini konsep fizik yang awak pernah tahu ya. Bila awak baling ke atas, ni awak baling atas ni, sampai tinggi maksimum kat sini, ini tinggi maksimum. Okey, tinggi maksimum. Adakah batu ini berhenti? Pada ketinggian maksimum, batu ini akan berhenti seketika sebelum dia jatuh ke bawah. Dia patah balik. Jadi kat sini, hal lajunya adalah kosong. 0 meter. Hal laju akhir, V, adalah 0 meter per saat pada sesaran yang paling maksimum. S ni sesaran. Okey, jadi kat sini, ini awak kena tahu. Jadi kat sini hal laju awal, sebelum dia baling batu ni, hal laju awalnya berapa? Hal laju awalnya adalah 100. 100 meter per saat. Kemudian, ingat, pada ketinggian maksimum, nilai V nya kosong. Kemudian dia punya nilai G nya berapa? Nilai G ni sebabkan dia melawan arah graviti, awak kena ambil negatif 9.81. Sebab dia arahnya dia melawan arah graviti. Okay, jadi kat sini kita akan guna persamaan yang mana satu? Jadi kita akan guna persamaan V sama dengan U tambah dengan AT. Kita guna persamaan yang sama. Ini kaedah cuba jaya. Awak cuba, awak akan jaya. Okey, V berapa? V kosong. Sebab dia adalah pada ketinggian maksimum. Okay, V kosong. U, U ni yang ni 100. Pada hal laju yang awal 100. Okey, tambah dengan, disebabkan dia melawan arah graviti, awak kena letak negatif. Negatif 9.81. Kemudian kita nak cari T. Jadi macam biasa, ini dalam kaedah matematik sahaja, maka awak akan dapat nilai T nya di sini adalah 10.19 unitnya apa? Jadi di sinilah, jadi inilah soalan ataupun kaedah bagaimana awak nak menyelesaikan soalan nombor 4. Okey, jelas ya? Jelas, awak komen sikit pada orang chat tu. Okey. Kita guna soalan persamaan gerakan linear V sama dengan U campur AT. Okey. Cikgu, kalau saya nak guna persamaan lain boleh tak? Okey, kita tengok persamaan nama lain. Okey, jelas cikgu bagus. Yang tu jelas tu bagus. Okey. Katakanlah cikgu tak nak guna persamaan ni. Kita nak tengok, kita nak guna, kita guna yang ni. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2. Ini kaedah cuba jaya. 2AS. Sekarang ni dia nak cari masa kan. Ni dapat berapakah masa. Jadi kat sini ada masa. Kat sini tak ada masa. Masa tak ada. Jadi kita tak boleh, kita tak gunalah V sama dengan V square sama dengan U square tambah dengan 2AS. Sebab itu kita guna yang tadi. Ataupun tengok lagi persamaan lain. Okey. Kita guna persamaan S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Okey, kat sini. Kat sini ada sesaran. Sesaran mana ada? U ada. Ini kita nak cari. Jadi ni ada 1/2 ada, A ada, T pun kita nak cari. Kat sini ada dua benda yang tak ada. T tak ada, dengan kita memang nak cari T, sesaran pun tak ada. Jadi sebab itulah persamaan S sama dengan UT tambah dengan AT kuasa 2 kita tak boleh guna. Okey, jelas? Okey. Okey. Jadi inilah kaedah bagaimana mengapakah kita guna V sama dengan U tambah dengan AT. Okey, cikgu rasa itu saja untuk kita punya PDPR kita pada pagi ni. Jadi kita hanya belajar hari ni adalah gerakan jatuh bebas. Okey, cikgu rasa itu saja untuk kita punya sesi PDPR pada pagi ni. Terima kasih yang hadir. Jadi satu lagi yang tengok YouTube tu, cikgu dah stop streaming. Okey, jadi yang komen sikit lah pada YouTube cikgu. Okey, stroboskop tu sebenarnya satu alat untuk
dia macam satu alat macam ni. Okey. Okey, stroboscope ni awak boleh tengok, nanti aku bagi link YouTube. Okey. Dia satu alat. Alat ni dia macam katakan ini macam kamera. Okey. Ni kamera. Dia akan snap gambar tu satu-satu. Dia akan snap. Jadi dia akan nampak objek tu jatuh satu snap, tak. Jadi dia akan dapat gambar tu bergerak macam tu. Dia kan objek ni dia tangkap sama gambar satu, tangkap lagi. Sebab apa? Sebab objek ni dia mengalami pecutan. Bila mengalami pecutan, dia punya jarak ni semakin bertambah. Nampak ni, semakin jauh. Padam balik. Dia nampak kemas sikit. Okey, objek ni dia mengalami pecutan. Okey, bila pecutan, dia punya jarak ni makin lama dia makin bertambah. Awak tengok. Jadi nampak dia semakin bertambah. Jadi objek ni mengalami pecutan. Sebab apa? Jaraknya semakin bertambah. Okey, untuk kalau awak dapat gambaran tu, awak boleh tengok, awak search kepada YouTube lah. Awak boleh tengok, awak type stroboscope. Stroboscope ni satu alat, dia macam snap gambar, tak. Dia macam slow motion dah, lebih kurang macam itulah. Slow motion. Okey, boleh. Lagi komen? Untuk YouTube cikgu dah stop streaming dah ya. Okey, itu sajalah untuk hari ni. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang, okey cikgu, untuk yang okey, yang ini kita akan belajar di kelas. Yang ini nanti kita akan belajar di kelas. Awak bulan 4 ni awak masuk. Nanti untuk gerakan linear nanti cikgu akan ajar awak di kelas. Okey, boleh ya. Jadi sebab cikgu skip tu sebab cikgu akan terus pergi pada, sebab kat sini lebih mudah lagi sebab itu banyak kiraan. Ini kena cikgu face to face dengan awak. Jadi untuk 2.1 yang ini kita akan belajar di 2.2. Graf gerakan linear ni kita akan belajar di kelas waktu nanti di kelas. Okey, yang ni. Okey, itu saja untuk kita punya sesi PDPR pada pagi ni. Suara cikgu jelas ya? Komen sikit. Visual jelas? Belajar pun jelas? Okey, semua jelas. Bagus. Terima kasih semua yang hadir kelas cikgu pada pagi ni. Untuk minggu depan, cikgu nak Atirah 2 orang. Tolong pergi ke channel cikgu. Adakah berlaku lag kat situ? Atirah awak pilih siapa-siapa, untuk 2 orang saja. Yang lain tu pergi kepada Google Meet. Yang tak ada data boleh pergi, yang tak ada data boleh pergi tengok live stream cikgu di YouTube. Yang ada data boleh pergi kepada Google Meet. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, sama-sama.